Contohnya apa? Contohnya kapet yang kita duduk sekarang. Kapet kita ada apa sekarang? Ada saf, ada line. Ya, duduk dalam masyarakat alif ni tak main lah saf, line. Nampak ni duduk. Ya, kita ada line dekat kapet kita. Zaman Rasulullah dulu ada tak line-line ni? Tak ada. Rasulullah masjid dia dulu semaya atas tanah. Atas pasir. Orang Perak kata atas pasir. Atas pasir je semayangnya. Sebab tu tuan-tuan datang Arab Bedui, dia masuk dalam masjid Rasulullah, dia nak terkencing, dia kencing dalam masjid. Sebab pasir. Kalau kapet, tobat lahum dia tak kencing. Jenis orang kampung mana tak tahu datang ke masjid, kencing belasah di situ. Nabi kata biarlah dia kencing. Nanti kamu ambil air siram bekas air kencing dia. Jangan dikejar dia. Kita kalau kejar orang tengah kencing dalam masjid, udah satu masjid kena kapet cuci tuan. Tuan-tuan, siapa yang memulakan line ini supaya saf jadi lurus? Supaya saf jadi lurus, pahala dapat berganda-ganda. Besar betul pahala orang yang buat ni. Tiap-tiap kali kita semayang di atas saf ini, orang yang buat kapet yang mula-mula mencipta dia, tiap-tiap kali kita solat berjamaah, tiap-tiap kali itulah dia dapat pahala. Berapa bilion tuan-tuan manusia yang dapat pahala macam itu. Jadi tuan-tuan buat cari jalan. Satu benda yang baik yang kita buat. Saya duk tengok yang tu. Duk tengok tu. Bagus tuan-tuan buh di tepi, jangan buh depan. Tobat lahum tak semayang orang ni tuan. Kalau tuan-tuan buh di depan ni, Masya Allah, tak khusyuk semayang. Oh, lagi 16 hari puasa. Oh, dia tengok itu tuan-tuan. Dia baca pula kalimah atau ayat yang dibenci. Oh, tengah semayang zuhur tu. Oh, alih rukuk dia duk lagi ni. Eloklah tuan-tuan buh ke tepi tuan-tuan. Sebab jarang orang semayang tengok ke tepi tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang buat ni? Dengan penuh kata-katanya, dengan penuh ayat Qurannya, dengan penuh hadisnya, dengan penuh informasinya, dapat pahala ke? Kita yang baca tu pun dapat pahala, kita amal tu pun dapat pahala. Orang yang mencipta benda itu dapat pahala, dan tiap-tiap kali kita ambil manfaat daripada dia pun, dia yang mencipta pun dapat pahala. Peluang nak masuk syurga ni tuan-tuan sangat luas. Tuan-tuan hanya perlu buat kebajikan saja. Cari jalan. Apa dia yang boleh kita buat kebajikan? Bukan maknanya jalan nak masuk syurga ni jadi ustaz, jadi imam, jadi hafiz. Macam makcik ni ustaz, tak adanya hafiz Quran, tak ada syurga lah. Itulah katakan. Manjang-manjang lah tu pasal. Makcik boleh jadi masuk syurga bukan dengan jalan tahfiz saja makcik. Berapa ramai yang masuk tahfiz? Anak makcik belajar di mana? Tahfiz. Oh, nama apa? Mahfiz. Oh. Sekarang udah mahfuz kata dia. Dah hafuz dah kata dia dah. Dah lari pada sekolah tahfiz ustaz weh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu cerita Fi Ramli. Baik, bila sebut tentang kebajikan, peluang nak buat kebajikan ni bukan satu jalan. Beribu-ribu jalan. Sampai Allah kata aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, semua kamu ini akan dikembalikan kepada Allah. Kenapa yang kita perlu buat kebajikan, buat amalan? Sebab kita nak balik pada Tuhan. Dan nak balik kepada Tuhan dia perlukan transaksi. Dan transaksi itu ialah pahala. Nak balik kepada Tuhan dia tak perlukan harta. Nak balik kepada Tuhan dia tak perlukan kad kredit, kad debit. Dia tak perlukan wang untuk dibawa. Makcik-makcik besok tinggal habis ni, blender tinggal, peti air tinggal, kereta tinggal, habis. Tudung bawal, tudung siakap semua tinggal kak. Gigi palsu pun tinggal. Tak ada satu pun yang dibawa, handphone semua tinggal. Jangan duk banggalah dengan harta-harta yang keliling kita tu. Semua yang ditinggal. Yang dibawa apa dia? Amal kita. Amal. Tengok masa mati pun cukup. Yang mengikut kita ke kubur, anak beranak, saudara mara kita. Datang daripada KL turun, dari Pahang turun, dari Melaka turun, hantar ke kubur. Hantar anak-anak pula duduk dalam van mayat. Tak pernah naik van mayat. Begini duduk pegang keranda mayat bapak dia. Begini. Duduk dalam van tu. Belakang tu, masjid, pengurusi masjid hantar, ketua kampung datang, pengurusi JKKK pun datang. Sekarang tukar Ustaz. MPKK dah sekarang ni.
Semuanya ikut. Tak apa, Mat. Kami ramai, Mat. Jangan takut, Mat. Kita belakang ramai, Mat. Boleh tuan-tuan cakap dekat mayat macam tu? Masa semayang mayat tu, tuan-tuan boleh tepuk khanda tu. Mat, 8 sah, Mat. Okey, Mat. Ramai backup, Mat. Hei, tuan-tuan ingat ini gusti ke? Ingat muatai punya ke? Backup kita ramai lah. Nak menghadap seorang-seorang tahu. Yang hantar ramai-ramai, yang solat jenazah ramai-ramai tu, lepas tu jadi apa? Balik. Ramai je, lepas tu balik. Tinggal seorang makcik nak dalam tu. Tinggal seorang je Abang Bidin dalam tu. Isteri tercinta balik, anak-anak tercinta balik. Dan tak ada siapa boleh bantu. Ada bila suami isteri meninggal, suami teman dalam kubur. Duk bersila dalam kubur. Tak boleh abang ada. Agak-agak tak boleh jawab, abang tolong jawab. Abang dah hafal tadi. Tak boleh tuan-tuan. Sayang macam mana pun bangun, naik. Tok Imam kan cakap, sudahlah Bidin, naiklah ke atas. Yang meninggal tetap meninggal. Bidin pun naik ke atas, dikambuh mayat isteri dia. Alhamdulillah. Tu nama Tok Hadi tuan. Saya pernah dengar pula suara dia tuan. Dah lah balik, tak boleh tolong pula. Boleh isteri lempar handphone dalam lubang liang lahat lah. Abang, tu handphone tu apa-apa call lah. Boleh malam tu dia call. Leha, nama kitab kita apa? Abang tak lepas jawab soalan ni tu. Tak boleh dah. Sebab tu yang boleh bantu kita apa? Amalan. Yang ikut kita yang kedua ialah harta. Harta ikut kita ke kubur. Tapi harta-harta yang ikut kita tadi balik satu persatu. Kereta ikut, motosikal ikut, payung ikut, jam ikut. Semua ikut. Tika pun ikut. Tapi bila dah habis dikebumikan, tika tu orang gulung buat balik. Penjaga kubur gulung. Hoi, hoi, ya, hoi. Simpan dalam stok. Payung diletak di situ. Lepas ke bumi pukul 1:30 hujan. Orang ambil payung tu pula, orang balik ke rumah. Jak yang duk siram air tu pun orang bawa balik. Bila sampai di rumah, mak tanya anak dia, mana jak tu? Tinggal kat kubur, mak tinggal buat apa? Mak beli kat Langkawi tu. Pergi ambil balik tuan-tuan. Mana ada harta tinggal? Balik semuanya. Satu saja amalan yang ikut dan yang tinggal bersama kita dalam kubur. Nama dia ialah amalan. Yang lain-lain balik. Segala harta anak dan menantu tidakkan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Yang ni saja yang boleh bantu. Biar kaki sampai ke kepala, kepala sampai ke kaki. Pelihara kita dengan amalan kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu daripada disentuh api neraka. Apa makna diri? Kepala sampai kaki. Tu diri kita. Kepala kita sampai hujung kaki kita. Kata Allah, hang pelihara daripada atas sampai ke bawah, jangan dihumban dalam neraka. Buat daripada hujung kepala ni, apa benda amalan yang aku boleh buat. Turun ke mata, turun ke hidung, turun ke lidah, turun sampai ke kaki. Apa amalan yang aku boleh buat. Itulah bekalan yang betul-betul nak buat. Maka kata Allah, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah buat kebajikan. InsyaAllah kita akan balik kepada Allah, balik dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah redha pada kita dan kita redha kepada Allah sebab amalan yang kita buat. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk atas penerangan yang baik ini. Banyak pengajaran yang kita dengar juga menyebabkan mungkinlah sekarang ni terdetik di hati kita semua yang sebenarnya kita hidup kat dunia ni sekejap. Akhirat sanalah yang kekal buat selama-lamanya. Dan kita dah rasa macam, alah, dunia ni tak ada apalah, yang penting ke akhirat sana. Sehingga sekarang ni dah ada satu cetusan fikiran, satu saranan kepada kita, iaitu akhirat minded.
Apa yang kita buat, kita fikir akhirat kita dapat untung tak? Hari ni kita makan kita ni dapat untung tak dekat akhirat? Hari ni kita buat kerja kita ni untung tak dekat akhirat? Nak pergi shopping yang kita buat hari ni adakah menguntungkan kita di akhirat nanti dan sebagainya. Jadi nak tanya dengan Datuk lah, okay, sekarang ni masa kita pendek, umur kita pendek, dan kita tak tahu bila kita mati. Apakah amalan yang boleh kita buat, yang boleh dianggap sebagai bijak, yang boleh dianggap sebagai buat sikit tapi pahala banyak, supaya bila kita mati nanti masuk kubur, amalan kita tu sama-sama masuk sampai, ibarat kata sampai penuh lah kubur kita tu dengan pahala-pahala dan juga amalan-amalan. Jadi apakah saranan Datuk untuk kita dapat pahala yang berganda-ganda sesuai dengan tajuk kita hari ini, tamak pahala? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi Ustaz sebut bijak. Dalam bahasa orang Damansara Alif ni nama dia smart. Ya. Okey. Dia tak sebut bijak, dia sebut smart. Ya, kalau budak-budak dia sebut smarties. Yang mana faham? Tak faham tuan-tuan. Cuma orang kampung dia faham smart tu segak. Oi, smart hari ni dia faham segak pula. Sedangkan smart itu makna dia hikmah, kebijaksanaan. Tu makna dia smart. Sebab tu nama dia smartphone. Telefon yang bijak, telefon yang pintar. Bukan telefon yang segak. Oi, smartphone, telefon segak. Tidak. Nama pun tak segak. Nama hardware segak apa? Hardware nama handphone. Saya tanya satu makcik, cantik gambar handphone makcik ni, handphone jenis apa? Hardware kata dia. Hardware. Oi. Jenis nama baru ke? Hardware kata dia. Bukan hardware tu jual paku ke? Bukannya handphone, rupanya Huawei tuan. Belasah lah makcik. Asal punya Huawei sudah. Dia sebutnya hardware tuan. Nama pun tak cantik. Huawei, hardware, Oppo, Novo lah apa semua. Tapi smart. Bijak. Nama iPhone, nama Samsung, nama Samsung. Tapi smart. Sebab tu nama dia smartphone. Telefon pintar. Maka kita nak buat ibadat pun kita kena jadi pintar. Benda ini disebut oleh Allah dalam Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kamu kepada jalan Tuhan kamu dengan pintar, dengan bijak, dengan smart. Smart ni tuan-tuan, hikmah ni bukannya perlahan-lahan. Sebab ada orang faham kita nak ceramah kena lemah lembut, kata dia. Hikmah, kata dia. Kalau khutbah hikmah dengan faham lemah lembut, tidur semua. Dengan imam 2, imam 3 pun tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Tidur semua tuan. Sebut qa tu panjang 4 harakat, il terus tidur. Bukan, hikmah maknanya kebijaksanaan. Sekarang ni 1:30 petang, waktu yang mengantuk, tengah hari penat bekerja, penat parking, penat cari parking, maka khutbah kena hikmah bagi orang semangat. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Itu nama dia hikmah. Saya semayang satu masjid tuan-tuan, 70% Bangladesh. Hikmah dia apa? Ceramahlah, khutbahlah dalam bahasa Bangladesh. Aku ni duduk di Bangla ke duduk di sini tuan-tuan? Kiri kanan depan belakang saya bau orang, banyak bau. Ya ilaha illallah. Itulah tuan-tuan bagusnya orang Bangladesh. Nah, kita kadang-kadang duk hena Bangla. Dia oranglah yang datang hidupkan sembahyang Jumaat kita. Dia orang yang datang hidupkan sembahyang tarawih kita. Jalan kaki tu. Duk kerja kelang tu, jalan kaki pegang tangan pimpin, tak batal wuduk sama-sama jantan dalam gini tuan. Lah. Kain pelekat datang jalan kaki panas-panas tu, panas gila tu. Yang kita ada motor, kita ada kereta, tak datang sembahyang. Waktu itulah bawa isteri pergi pasar raya Ayon. Masuk pasar raya raksasa masa itu pula. Yang Bangla tu tuan-tuan berjalan kaki dekat 20 orang berjalan sembahyang. Sehari habis pula berjalan balik. Allahu Akbar. Malu kita pada mak Bangla tuan-tuan. Kadang-kadang masjid kita yang dipenuhi dengan mereka lah. Sama-sama lah kita fikir tentang tahap ni. Yang kita diberi dengan penuh kenikmatan, nikmat tak digunakan. Ada kereta, ditudung kereta tu tak pakai.
Ada motor dibawa ke masjid. Tidak, kata dia kan hilang motor. Habis tu tak semayang. Semayang Jumaat di rumah aje. Motor selamat, kereta pun tak dicuri. Oh, bagus tuan-tuan. Ni pemikiran jenis apa pula ni tuan-tuan? Maka hikmah di sini, kebijakan di sini bukan setakat di dalam ceramah aja.